KPM. Wah, cacing, rumput, kulit Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM bagi rancangan sukses SPM 2022 bersama saya Syafiqah Farahin Razali. Dan hari ini ya, rakan-rakan semua, apa yang kita nak belajar ya? Sebelum tu, seperti biasa, sukses SPM ni memberi fokus kepada cara menjawab soalan SPM bagi lulus dan cemerlang dalam peperiksaan. Jadi sebelum kita mulakan mata pelajaran pada hari ini, kita perkenalkan dulu guru kita dan sila lihat profil beliau. Itu dia cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Rohani Abu Bakar daripada SMK Datuk Bentara Dalam Segamat Johor. Selamat datang cikgu. Terima kasih Syafiqah. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, baiklah cikgu. Pada hari ini juga kita ditemani oleh jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Asmawati binti Zulkifli daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor. Selamat datang cikgu dan terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. Baiklah cikgu, sebelum kita memulakan mata pelajaran kita seperti biasa, kita akan disertai oleh 4 murid daripada sekolah SMK Air Tawar Kota Tinggi Johor. Jom kita persilakan mereka di belakang ini. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Wah, ceria ya semua. Okey, baiklah cikgu, boleh tak cikgu perkenalkan mereka seorang demi seorang? Ya, boleh Syafiqah. Terima kasih. Okey, yang pertamanya Muhammad Azmil. Muhammad Azmil mana? Muhammad Azmil bin Jamil. Seterusnya Nurul Fatihah. Nurul Fatihah. Hai Nurul. Hai Nurul. Okey cikgu. Yang seterusnya Siti Nurul Akila. Hai Akila. Dan yang terakhir Nurul Akma Faiza. Hai Akma. Okey, baiklah. Saya rasa mereka sudah bersedia untuk mulakan mata pelajaran kita pada hari ini. Tapi cikgu, sebelum itu mungkin cikgu boleh perkenalkan apakah topik yang kita akan fokus pada hari ini? Terima kasih Syafiqah. Kita akan mulakan pelajaran kita pada hari ini. Okey. Pelajaran kita pada hari ini adalah berkenaan dengan penghasilan kompos dan penggalak tanaman. Ia merupakan modul 7 dari silibus tingkatan 5. Okey anak-anak, kita akan teruskan dengan standard kandungan dia. Okey, standard kandungan yang pertama adalah berkenaan dengan penghasilan kompos konvensional dan yang kedua adalah membuat vermikompos dan seterusnya membuat penggalak tanaman. Okey, untuk pengenalan tajuk ini anak-anak tajuk kita lebih kepada kelestarian alam di mana dengan pelajaran yang akan kita pelajari sebentar nanti, kita akan mengetahui cara menghasilkan baja organik dan penggalak tanaman dengan menggunakan bahan semula jadi yang mudah diperolehi. Proses penghasilannya pun tidak mencemarkan alam sekitar dan ia dalam proses penghasilannya wujudnya aktiviti kitar semula. Okey, penghasilannya mudah anak-anak boleh diusahakan oleh semua golongan masyarakat. Okey, baja alternatif kepada baja kimia di mana ianya juga boleh jimatkan kos pengeluaran hasil pertanian dan yang paling penting Syafiqah, hasil tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran yang menggunakan baja kompos ni sangat selamat dan tidak ada bahan kimia.
Cikgu, seperti tajuk mata pelajaran kita sebenarnya tanaman makanan. Bila sebut pasal makanan ni mestilah kena selamat untuk dimakan ya cikgu? Ya, Syafiqah, betul. Okey, baiklah. Seperti cikgu Rohani dah sebutkan tadi, kita ada 3 standard kandungan yang kita perlu fokus pada hari ini. Jadi, murid-murid yang mengambil mata pelajaran tanaman makanan, jangan lupa sediakan pen dan nota anda untuk catat nota. Dan kita akan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali ke rancangan Sukses SPM 2022 masih bersama saya, dan hari ini mata pelajaran kita ialah tanaman makanan. Masih bersama saya juga ialah Cikgu Rohani Abu Bakar dan jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Asmawati. Okey, baiklah cikgu, seperti yang kita sebutkan juga, tanaman makanan ni ada banyak yang kita beri fokus untuk memberi teknik-teknik cara menjawab soalan ya cikgu, bagi SPM 2022. Jadi tanpa membuang masa, cikgu boleh mulakan mata pelajaran. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, penghasilan kompos konvensional. Maksud kompos ialah sejenis baja organik yang terhasil daripada proses penguraian bahan kesemula jadi seperti sisa tumbuhan, sisa dapur dan najis haiwan yang bertindak balas dengan mikroorganisma. Okey. Proses penguraian atau perebutan ini berlaku secara semula jadi, dinamakan sebagai pengomposan, dan produk akhir adalah kompos. Produk akhir adalah kompos yang sangat sesuai digunakan untuk tumbuh-saran tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya kita lihat aliran proses sisa tanaman kepada baja kompos. Di sini ada lobak merah. Lobak merah ni, kulit ni apabila kita kupas, jangan dibuang dalam tong sampah dan sebagainya. Kita kumpulkan bersama dengan sisa-sisa lain dan kita laksanakan proses pengomposan, dan akhirnya kompos tersebut akan terhasil dan boleh dijadikan sebagai baja untuk tanaman seterusnya. Di sini berlakunya proses kita semula. Okey, kita lihat tujuan penghasilan kompos. Pertama, untuk membaik pulih tanah yang bermasalah, murid-murid. Yang keduanya, dia membaiki tekstur dan struktur tanah. Seterusnya, dia membaiki kelembapan dan pengudaraan tanah. Dan akhirnya, dia menambah dan membekalkan nutrien dalam tanah. Murid-murid, kita ketahui apabila tanah tu sentiasa kita gunakan, kita tanam berbagai tanaman, nutrien di dalam tanah akan berkurangan. Okey, kita pergi kepada soalan contoh 1. Siapa yang nak jawab? Okey. Saya cikgu. Azmi. Okey Azmi. Teruskan. Nyatakan 4 tujuan penghasilan kompos. 1. Membaik pulih tanah yang bermasalah. Yang kedua, membaiki tekstur dan struktur tanah. Dan yang ketiga, membaiki kelembapan dan pengudaraan tanah. Dan yang last sekali, menambah dan membekalkan nutrien ke dalam tanah. Okey, tahniah Azmi. Tepat betul sekali ya tepat cikgu. Sekali ya. Okey, 4 markah murid-murid. Ini soalan bahagian A, bahagian A. Okey, kita sambung lagi, iaitu alatan alatan penghasilan kompos. Okey, yang pertamanya cangkul, kedua skop, yang seterusnya adalah penyukat suhu, dan yang keempatnya penyukat kelembapan. Dan seterusnya mesin pencarik ataupun shredder yang kita gunakan untuk menghancurkan sisa ladang ya. Yang keenam, tong penyiram. Okey Syafiqah, boleh tunjuk peralatan yang ada di atas meja. Yang ini ke cikgu? Iaitu mini cangkul. Mini cangkul. Okey. Rupanya macam ni. Kena kukuh kan cikgu? Sebab inilah yang digunakan untuk dia untuk kaut bahan kompos. Okey, seterusnya cikgu? Seterusnya kita lihat tu. Skop ya cikgu? Skop. Kita boleh gunakan sekiranya tong kompos kita kecil.
Oh, kalau besar okey. kita gunakan skop yang ada di ni yang besar. Yang tu. besar sikit, besar saiz ni lain lah ya cikgu. Okey, yang seterusnya. Yang ini cikgu? Okey, yang ini adalah alat penyukat suhu. Penyukat suhu. Oh, tu pasal ada ukuran di sini ya, Ya, cikgu. ya, ada. Oh, okey. Kena panjang ya cikgu sebab tanah tebal. Yes, kompos tu tebal, kita dah susun berlapisan, jadi kita kena cucuk dan baca dari atas. Okey cikgu. Yang ini pula? Ini alat penyukat kelembapan. Cara meletakkan just, macam ni? letak dalam bahagian Dalam permukaan kompos, itu, dalam yang ini? kompos, dan kita ambil bacaan di bahagian atas. Oh, bacaan di sini ya di cikgu. Okey, unik bentuknya cikgu eh. Ya, saya. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Okey, murid-murid, kita teruskan pelajaran kita dengan soalan contoh yang kedua. Siapa Okey, yang nak siapa nak cuba, jawab? Cuba. kali ini? Ya, boleh. Siapakah itu? Okey, Fatihah. Fatihah. Okey, teruskan Fatihah. Lengkapkan jadual alatan berikut dengan nama alatan sesuai. Yang pertama adalah penyukat kelembapan, yang kedua penyukat suhu, dan ketiga mesin pencari. Okey, betul Syafiqah. Tahniah. Ya, Betul, cikgu. Tahniah Fatihah. Cikgu, nama Fatihah. alatan tu ialah kata kunci dia ya? Ya, kata kunci dia. Okey, alright. Okey, kita teruskan dengan pelajaran kita seterusnya, iaitu bahan penghasilan kompos. Okey, murid-murid, kita lihat yang pertama adalah tinja haiwan. Seterusnya, yang kedua mestilah air murid-murid, tanpa air tiadalah kehidupan. Okey, yang ketiga adalah kapur pertanian. Okey, apa fungsi kapur murid-murid? Ya, Azmil, apa fungsi kapur? Silakan Azmir. Fungsi kapur ialah untuk menetralkan tanah daripada asid. Okey, tahniah Azmil meneutralkan keasidan medium Sekarang ni kita buat kompos kan, medium tu. Okey, seterusnya sisa dapur sisa dapur seperti reja-reja sayur ni kulit bawang ni apa dia ni anak-anak? Serbuk kopi, uncang kopi. Uncang kopi atau uncang teh. Sisa-sisa dapur ni pun jangan dibuang dalam tong sampah, boleh dikumpulkan untuk pengomposan. Dan sisa tumbuhan hijau terhasil daripada kita mesin rumput dan sebagainya Dan kita kumpulkan dan kita ketahui sisa tumbuhan hijau ni dikaya dengan sumber nitrogen. Murid-murid seterusnya sisa tumbuhan kering daun-daun tua yang gugur dari pokok jangan dibakar murid-murid, kumpulkan untuk jadikan bahan kompos. Okey, soalan contoh yang ketiga, siapa nak cuba? Ya, Akila. Okey, boleh cuba. Menyatakan 4 bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan baja kompos. Pertama, tinja haiwan. Kedua, kapur pertanian. Ketiga, sisa dapur. Keempat, sisa tumbuhan kering. Okey, betul. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Sisa tumbuhan hijau. Okey, sisa tumbuhan hijau. Yang penting ada lagi satu, iaitu air. Air. Kalau anak-anak murid-murid jawab air, air memang penting dalam apa-apa proses pun mesti kena ada air. Okey, Tania. Kita teruskan dengan susun atau bahan dalam penghasilan kompos. Okey. Mulakan dengan sisa tumbuhan kering di bahagian yang lapisan yang paling bawah, seterusnya sisa tumbuhan hijau, disusuli dengan sisa dapur, kapur pertanian dan akhir sekali tinja haiwan. Okey. Dan air ni murid-murid jangan lupa siram air. Okey, kita lihat langkah kerja penghasilan kompos. Mulakan dengan sediakan alatan dan bahan.
Seterusnya, sedia tapak kompos atau tong dan masukkan sisa tumbuhan kering satu lapisan. Seterusnya, masukkan sisa tumbuhan hijau dan sisa dapur dan tabur kau dan tinja haiwan dan akhirnya siram air hingga 50% lembab. Okey, bila tahu 50% lembab, apakah alatan yang boleh kita gunakan di sini? Syafika. Cikgu tanya saya ke cikgu? Ya. Kalau saya memang ingat cikgu sebut sebab alatan dia sebegini unik. Alat pengukur kelembapan ya cikgu? Ya, betul. Okey. Pandai Syafika. Okey. Proses A, B dan C murid-murid kita ulangi supaya dia berlapis-lapis berlapis-lapis dan timbunan kompos ni kita perlu kaut balik seminggu sekali dan suhu kompos disukat. Okey, bila menyukat suhu, apakah alat yang kita gunakan lagi Syafika? Mestilah penyukat suhu cikgu. Ya, yang ini. Betul. Tahniah Syafika. Ya cikgu. Okey. Bagaimana murid-murid nak ingat Bagaimana murid-murid nak ingat? Ini adalah formula ringkas KHDKT. KHDKT di mana K untuk kering, H untuk hijau, D untuk dapur, K lagi untuk kapur. K yang kedua ni untuk kapur dan T untuk tinja haiwan dan A dia air. Okey. Boleh ingat tak? Murid-murid boleh ingat tak? Murid-murid dalam talian boleh Murid-murid ke? atas talian boleh ingat tak? Boleh cikgu. Boleh Okey, kita uji dengan soalan. Ingat ke tak? Okey, kita teruskan dengan soalan contoh 4. Siapa nak jawab? Ya, cikgu. Okey, silakan. Penyataan berikut merupakan langkah kerja menghasilkan kompos yang tidak mengikut urutan. So, langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan 6. Masukkan sisa tumbuhan kering satu lapisan B. Sedia bahan, peralatan dan bekas kompos A. Masukkan sisa tumbuhan hijau atau sisa dapur satu lapisan C. Siram air hingga 50% lembab E. Tabur kapur dan tinja haiwan D. Okey, cikgu. Adakah jawapan Akmal tepat, cikgu? Okey, kita lihat jawapan Akmal tepat. Namun demikian, cara menjawab tu Akmal agak sedikit ada kesilapan Akmal. Pertamanya Akmal lihat mestilah sedia bahan peralatan dan bekas kompos yang pertama. Akmal bukannya Akmal jawab B. Dekat tak? Okey. Ya, silakan cikgu teruskan. Okey, kita teruskan Okey, di sini menilai kualiti kompos. Okey, kompos yang berkualiti mestilah kita lihat anak-anak mestilah berwarna coklat kehitaman dan tidak berbau, perui, hilang rupa asalnya dan suhu kompos mestilah mengikut suhu persekitaran. Okey? Mudah nak ingat seperti ini anak-anak. Kompos yang berkualiti di tepi ni coklat kehitaman dan tidak berbau, perui dan hilang rupa asalnya akibat suhu persekitaran. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Sebelum tu kita lihat apa dia efektif mikroorganisma. Okey, EM Syafika, EM ada di situ? Ya, cikgu. Yang di dalam ini. Di dalam ini. Wah, maksudnya dalam ni ada mikroorganisma ya, cikgu? Ya, betul. Okey. Okey, EM ni, penggunaan efektif mikroorganisma atau EM ni dapat menambah baik kualiti penghasilan kompos. Ya, di mana bakteria baik yang ada dalam EM iaitu bakteria asid laktik, bakteria fotosintetik dan yeast mampu mempercepatkan proses penguraian bahan organik dan meningkatkan pelepasan unsur mineral serta menghapuskan bahan pengaktifan mikroorganisma yang tidak baik seperti patogen. Okey, contoh soalan yang kelima, siapa nak jawab? Okey. Ya, Azmil, teruskan.
Azmin sekali lagi. Pernyataan di bawah menerangkan ciri kompos yang berkualiti. Tandakan rakyat bagi yang betul dan pangkah untuk yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Mengeluarkan busuk, bau yang busuk, salah. Salah. Berwarna coklat kehitaman, betul. Betul. Mengeluar haba yang panas, salah. Tekstur yang perai dan tidak melekat apabila dikepal, betul. Betul. Okey, betul salah betul, salah betul. Tahniah Azmin. Tahniah Empat Azmin. markah. Okey, 4 markah ya Terima kasih. cikgu? 4 markah sebab ni soalan bahagian A. Ya cikgu. Okey, baiklah. Bagi segmen ini sebentar tadi cikgu telah menerangkan susun atur dan juga kualiti itu penting ya. Cikgu boleh bagi sedikit rumusan tentang apa yang kita belajar pada segmen ini? Oh, untuk segmen ini. Ya. Rumusan. Silakan cikgu. Okey. Bagi segmen berkenaan dengan kompos, rumusan yang perlu kita pelajari pertamanya murid-murid, segala bahan-bahan buangan hasil sisa dapur, sisa kebun ataupun sisa domestik tu, sisa dapur murid-murid, jangan dibuang terus ke dalam tong sampah. Sediakan satu tong khas dan boleh dijadikan sebagai kompos dan hasilnya boleh diguna semula untuk tanaman di persekitaran rumah murid-murid. Okey cikgu. Sebagaimana yang kita lihat juga tak memerlukan kos yang tinggi ya cikgu, bahan Ya, yang betul. boleh kita semula yang digunakan di rumah sahaja. Ya, betul. Okey, murid-murid dalam talian dan juga di rumah, harapnya anda mendapat sedikit sebanyak pembelajaran daripada hari ini, ilmu juga. Kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey. Kembalinya ke rancangan sukses SPM 2022 bersama saya dan juga Cikgu Rohani hari ini bagi mata pelajaran tanaman makanan. Baiklah cikgu, pada segmen ini tajuk kita ialah penghasilan kompos. Bukan, vermikompos ya cikgu? Ya, vermikompos. Vermikompos ni apa dia cikgu sebenarnya? Okey, vermikompos sebenarnya adalah baja organik baja organik yang terhasil daripada penguraian bahan organik yang dimakan dan dicerna oleh cacing tanah. Ya Syafiqah, dia okey. makan, dicerna. Baiklah. Okey, hasil cernaan dia adalah vermikompos. Cacing tu ialah vermi ya cikgu? Cacing tu vermi. Okey, baiklah. Okey. Kita teruskan. Tujuan vermikompos, ya murid-murid, tujuannya adalah menghasilkan baja organik yang bermutu dan berkualiti. Seterusnya, mengatasi masalah sisa buangan, menstabilkan nilai pH tanah dan menghasilkan asid humik. Dan juga dia tidak merosakkan struktur tanah seperti dalam penggunaan baja kimia. Hasil tanaman juga selamat digunakan dan mampu menguraikan nitrogen dalam tanah dan mampu juga membekalkan hormon dan enzim kepada tumbuhan dan untuk tumbesaran. Dia lebih kepada menyuburkan tumbuhan. Okey. Ya cikgu. Okey. Di sini ada contoh-contoh cacing, jenis-jenis cacing yang boleh dijadikan sebagai ejen untuk menghasilkan baja. Okey, ada beza ke cikgu antara belakang dan depan? Belakang dan depan. Okey, ada Syafiqah. Di sini adalah cacing yang, kalau Syafiqah nampak, apa beza dia? Kalau yang ini ya cikgu, dia nipis dan panjang. Nipis dan panjang. Kalau yang itu dia gemuk sedikit. Okey. Kalau gemuk sedikit ni nama dia lain dan asal usulnya pun lain Syafiqah. Ya, cikgu. Yang kurus dan nipis ni kejap lagi kita kenali mereka. Okey, alright cikgu. Okey. Sebelum mengenali cacing ini, murid-murid, kita teruskan dengan soalan. Soalan contoh yang ke-6. Okey. Siapa nak jawab? Okey, siapa nak cuba soalan 6? Silakan kata. Yes, Nurul Fatihah. Fatihah, silakan. Okey, silakan Fatihah. Tuliskan padanan bagi jenis baja dengan penyataan yang betul dalam ruang jawapan.
baja yang terhasil dari dimakan dan dicerna oleh cacing ialah baja vermikompos. Okey. Baja yang terhasil dari penguraian sisa tumbuhan dan haiwan ialah baja kompos konvensional. Dan mampu membekalkan hormon dan enzim untuk pembesaran tanaman ialah baja vermikompos. Okey. Betul siapa tadi? Fatihah. Okey, tahniah Fatihah betul Okey, kita tengok seterusnya. Dah tiba masanya Syafiqah Okey. Yang tertanya-tanya apakah jenis cacing di depan kita ya cikgu? Ya betul. Okey. Yang Silakan cikgu yang itu. Dia nyorok ni Syafiqah. Ya. Cikgu. Dia dah keluar dah. Okey. Okey, yang besar ni adalah cacing Afrika African nightcrawler. Nightcrawler yang kecil halus-halus ni adalah cacing merah. Warna dia pun merah kan? Merah, merah dan yang berbelang dan besar sedikit daripada yang merah ni adalah cacing harimau. Patutlah dia berbelang ya cikgu. Cacing harimau. Tetapi dia punya peranan dia sama ya cikgu? Peranan dia sama. Peranan dia makan cerna. Okey. Baiklah cikgu, dan seterusnya. Okey, ni dia dah keluar ni. Syafiqah dia nak lari ni. Itulah kena tutup cepat-cepat. Okey, jenis-jenis cacing kompos jenis-jenis cacing kompos. Pertamanya cacing Afrika anak-anak murid dah lihat cacing Afrika, seterusnya cacing merah dan cacing harimau dalam bekas yang sama ni, dan cacing biru. Cacing biru cikgu tak dapat bawa di sini Syafiqah. Cacing biru yang dapat bersama dengan kita adalah 3 jenis cacing ni. Okey, bagaimana murid-murid nak hafal jenis-jenis cacing adalah seperti ini formula ringkas, iaitu harimau Afrika merah biru. Harimau Afrika merah biru. Ingat tu je. Harimau Afrika merah biru. Okey, kita lihat Okey, tabiat cacing. Tabiat cacing di sini, selera makan yang tinggi di mana cacing yang menghasilkan vermikompos ni dia akan makan mengikut berat badannya. Purata berat badan seekor cacing adalah 4 gram. Jumlah makanan yang diperlukan juga 4 gram sehari. Seterusnya dia membiak dengan cepat. Sepasang cacing kompos mampu bertelur sehingga 50 kapsul, 50 biji kapsul setahun. Dan dalam setiap biji kapsul tu mengandungi 2 hingga 3 ekor anak cacing. Jadi murid-murid boleh kirakan agaknya setahun tu berapa ekor anak cacing yang terhasil. Boleh dihasilkan? Ya, 100 hingga 150 ekor anak cacing. Jadi tabiat seterusnya adalah dia suka makan lapisan atas. Itu favorite dia. Cacing akan berkumpul di dalam lapisan atas timbunan makanan yang kita sediakan. Dan tabiat ini sebenarnya memudahkan kerja-kerja mengasingkan cacing dan mengutipkan vermikompos. Okey, kita lihat soalan contoh 7. Siapa nak cuba? Okey, silakan angkat tangan. Okey, silakan. Cacing yang menghasilkan vermikompos mempunyai tabiat tertentu. Tuliskan betul pada tabiat yang betul dan salah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Memiliki selera makan yang tinggi, betul. Tidak suka memakan lapisan atas, salah. Membiak dengan cepat, betul. Makan mengikut berat badannya, betul. Betul Syafiqah. Tahniah Akilah, semua betul. Kita teruskan dengan bahan makanan cacing. Makanan yang disyorkan dan makanan yang tidak disyorkan. Makanan yang disyorkan adalah makanan yang digemari oleh cacing. Makanan yang tidak disyorkan adalah makanan yang cacing tak suka. Dia dibagikan kepada 3 kategori, iaitu sisa dapur,
sisa tumbuhan dan juga tinja haiwan. Okey, kita lihat kategori pertama. Makanan yang disukai oleh cacing adalah kulit telur, kulit buah-buahan, reja-reja sayur, kotak telur, surat khabar. Tapi makanan yang tidak disukai adalah daging, ikan, makanan berminyak, bawang, telur, tenusu, garam dan cuka. Yang ini jangan diberi pada cacing. Seterusnya kita lihat sisa tumbuhan yang disyorkan atau disukai oleh cacing adalah batang pisang, batang jagung, jerami padi, daun-daun dan rumpai. Dan makanan ataupun sisa tumbuhan yang tidak disukai oleh cacing adalah kulit limau dan tumbuhan yang berbau sitrus. Bau sitrus, dia tak suka. Okey. Dan kita lihat tinja haiwan pula. Cacing suka makan tinja haiwan yang makan rumput. Murid-murid, tinja haiwan yang makan rumput seperti tinja lembu, kambing, arnab dan kuda. Tapi tinja haiwan karnivora tidak disukai oleh cacing. Di mana contohnya haiwan karnivora, kucing, anjing, spesies unggas, burung, ayam dan itik sebagainya. Okey. Okey, kita lihat soalan contoh yang ke-8. Siapa nak cuba jawab? Okey, Akmal. Jadual menunjukkan contoh makanan yang disyorkan pada cacing untuk penyediaan vermikompos. Tuliskan contoh makanan tersebut mengikut kategori bahan makanan yang betul dalam ruang jawapan. Bahan makanan 1, sisa dapur. Jawapannya kulit telur dan kulit buah-buahan. 2. Sisa ladang. Batang pisang, jerami atau rumpai kering. Okey. Okey, tahniah. Betul, Akmal. Okey, kita teruskan dengan kualiti vermikompos. Vermikompos yang berkualiti mestilah berwarna coklat lagi. Sama juga dengan kompos tadi. Mesti warna coklat kehitaman. Yang keduanya tidak berbau, sama juga. Tidak berbau dan seterusnya bertekstur halus. Ada contoh di sini. Ya, cikgu yang mana ya? Yang ini bukan. Bukan. Yang ini cikgu. Ya. Kalau tengok di dalam halus tak cikgu? Halus. Kalau halus tu eloklah kan? Okey. Ini dia kualiti vermikompos yang tinggi. Okey, teruskan cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, proses penyediaan vermikompos mengikut prosedur. Yang pertamanya kita sediakan bekas cacing. Bekas cacing ada di sini, ada contoh. Seterusnya, yang keduanya kita letakkan bincang. Bincang tu tempat tidur cacing. Dia boleh digunakan jerami padi dan sebagainya. Seterusnya, aturkan selapisan batang pisang. Batang pisang pun ada contoh di situ. Okey. Dan seterusnya kita masukkan selapis kokopit. Ini ya cikgu? Ya, betul. Itu Okey. kokopit. Dan yang kelima, kita ulangi langkah 2 hingga 4 tu sehingga 3/4 daripada ketinggian bekas kompos. Kalau bekas kompos kita tinggi ni, ulangi sampai dia 3/4. Okey. Dan seterusnya buat beberapa alur kecil, alur atau parit, dan bolehlah kita masukkan cacing ke dalam alur tersebut. Okey. Okey. Okey, yang ke-8, tutup parit tu, tutup alur tu dengan selapisan lagi kokopit, bagi dia rasa selamat, dan lembapkan medium dengan semburan kabus. Guna spray tu. Yang ini. Spray tu. Okey, dan akhirnya letakkan bahan makanan dan tutuplah dengan penutup. Penutup kompos. Cikgu yang cikgu sebutkan bahan makanan tu antaranya yang tersedia di depan Ya, kita. tersedia di depan tu. Sisa dapur ya cikgu? Yang ini. Kulit telur. Kulit telur dan juga kulit tembikai. Kulit tembikai. Antara makanan yang digemari oleh cacing. Ya. Baiklah cikgu. Seterusnya. Okey. Di sini langkah-langkah penyediaan. Murid-murid boleh lihat gambar di sini. Tu bekas, contoh bekas kompos. Dan diletakkan bincang daripada surat khabar dan sebagainya, dan batang pisang. Seterusnya diletakkan kokopit yang cikgu sebut tadi, dan akhirnya
hasil tutup tong kompos tersebut. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian B. Soalan berbentuk esei. Okey murid-murid, siapa nak cuba? Sebelum tu biar cikgu bacakan soalan dulu. Okey, seorang pengusaha baja vermikompos mengalami masalah mendapatkan bekalan cacing harimau dalam menghasilkan baja vermikompos. Okey, dia hadapi masalah mendapatkan cacing harimau dalam menghasilkan baja vermikompos. Soalan A adalah nyatakan dua jenis cacing tanah yang boleh dijadikan sebagai ejen penghasilan vermikompos. Markahnya dua markah. Ya, soalan B, huraikan langkah kerja penghasilan vermikompos dengan menggunakan cacing yang baharu. Maknanya cacing yang murid-murid nyatakan dekat jawapan 1A tadi, gunakan nama cacing tersebut, masukkan dalam jawapan 1B. Soalan yang seterusnya, nyatakan dua kelebihan ataupun kebaikan menggunakan baja vermikompos. Markahnya 2. Jumlah markahnya adalah 10. Okey, siapa nak cuba jawab soalan 1A ni dulu? Tadi Azmil dah angkat tangan dah cikgu. Azmil dah angkat tangan? Okey Silakan, Azmil. Silakan. Lain yang boleh dijadikan ejen penghasilan kompos. 1. Cacing merah. 2. Cacing biru. Okey, bagaimana Azmil hafal ni? Ingat formula harimau Afrika merah biru. Oh, tahniah Azmil. Azmil bagus, boleh ingat. ingat. Mudah kan? Harimau Afrika merah biru. Okey, cacing. Dan boleh juga letak cacing Afrika. Tapi jawapannya 2, memadai dengan 2 jawapan. Mana-mana 2 jawapan ya. Anak-anak. Okey, seterusnya soalan 1B. Siapa nak cuba? Fatihah. Okey, Fatihah. Langkah kerja penghasilan vermikompos dengan menggunakan cacing yang baharu. Pertama, masukkan bahan bincir susul selapisan batang pisang ke dalam bekas cacing. Kedua, masukkan medium kokopit ke dalam bekas cacing. Ketiga, masukkan selapisan lagi batang pisang berselang dengan medium kokopit. Keempat, buat beberapa alur atau parit kecil dan masukkan cacing Afrika merah biru. 5. Tutup alur atau parit kecil dengan medium kokopit. 6. Lembabkan medium dengan semburan halus. Okey. Okey. Tanya Syafiqah, betul dan sekiranya murid-murid jawab letakkan bahan makanan cacing seperti kulit buah tembikai dan tutup bekas cacing dengan penutup, mana-mana 6 jawapan ni akan diambil kira dan markah penuhnya adalah 6. 6 banyak tu cikgu. Sebab Okey, dia soalan esei Syafiqah. Ya. Bahagian B. Okey, soalan seterusnya cikgu. Okey, soalan seterusnya. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba Selain ni? Azmil dan Fatihah, siapa lagi? Okey, silakan Okey, Akma. Akilah ya? Akilah. Silakan. Nyatakan dua kebaikan mengguna baja vermikompos. Pertama, hasil tanaman selamat dimakan. Kedua, menyuburkan tanah. Okey, betul. Tahniah Akilah. Dapat 2 markah penuh. Sekiranya Akilah jawab menstabilkan pH, nilai pH, jimatkan kos penjagaan, baja vermikompos dapat membekalkan hormon dan enzim untuk menyuburkan tumbuhan. Mana-mana 2 ni dapat 2 markah penuh. Okey, maksudnya kalau murid tak berapa pasti, mereka boleh menulis jawapan yang mereka rasa betul dengan menambah beberapa lagi jawapan yang mereka rasa betul. Oh, jadi pemeriksa akan pilih hanya 2 sahaja yang betul. Okey, baiklah cikgu. Okey, kita akan berehat sebentar ya. Dan bagi anda yang sedang menonton, jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai, kita masih lagi di rancangan Sukses SPM 2022. Bagi anda yang sedang lagi menonton kami, sila tonton sehingga penghujung rancangan kerana kita masih berkongsi lagi teknik-teknik menjawab soalan SPM bagi anda lulus dan cemerlang dalam peperiksaan. Okey, balik Cikgu. Cikgu Rohani, kita telah sampai ke segmen yang terakhir ya, Cikgu. Ya, dan apakah yang kita akan memberi fokus kali ini? Okey, fokus kita pada kali ini adalah tentang penggalak tanaman. Okey, Cikgu. Silakan. Okey, murid-murid, kita teruskan dengan pelajaran kita yang terakhir, iaitu maksud penggalak tanaman. Di mana penggalak tanaman adalah satu cecair yang dihasilkan melalui proses fermentasi gabungan bahan-bahan semula jadi seperti buah-buahan, tempatan, sayuran, molasses dan susu bersama mikroorganisma berfaedah. Okey, fermentasi atau proses penapaian ialah proses pemecahan molekul glukosa kepada tenaga tanpa menggunakan oksigen. Jadi penggalak tanaman yang mengandungi unsur-unsur nitrogen, fosforus, magnesium, kalium, NPK yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan terdapat dalam penggalak tanaman yang bakal kita pelajari sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita lihat kebaikan penggalak tanaman. Pertamanya, dia mempercepatkan proses pertumbuhan pokok. Pokok akan cepat tumbuh, mempercepatkan tempoh pembungaan. Dalam pokok cepat tumbuh, berbunga pula tu. Dan seterusnya, daya tahan bagi penyakit tanaman. Maknanya tanaman kita kuat. Dia punya daya tahan dia kuat terhadap penyakit. Seterusnya, dia boleh memanjangkan tempoh hayat pokok tersebut, tanaman tersebut, dan meningkatkan hasil tanaman. Seterusnya, dia juga boleh meningkatkan daya tahan ulang. Ya, Cikgu, daya menjimatkan. Tahan, ya. Menjimatkan penggunaan baja kimia. Okey, kita teruskan dengan soalan contoh 9. Siapa nak jawab? Okey, yang saya tersalah sebut tadi ya, Akmal. Akmal. Okey, silakan Akmal. Pernyataan di bawah menerangkan kebaikan menggunakan penggalak tanaman. Adakah right bagi pernyataan yang betul dan pangkal bagi yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan? 1. Meningkatkan hasil tanaman, betul. 2. Menjimatkan penggunaan baja kimia, betul. 3. Memendekkan tempoh hayat tanaman, salah. 4. Meningkatkan daya tahan daripada penyakit, betul. Okey, betul semua. Betul semua. Tania, Syafiqah tadi. Akmal. Tania Akmal. Jawapannya betul. Meningkatkan hasil tanaman, jimatkan penggunaan baja kimia, memendekkan tempoh hayat tanaman, salah sebab dia akan memanjangkan tempoh hayat tanaman. Okey, kita lihat seterusnya bagaimana nak menghasilkan penggalak tanaman. Untuk menghasilkan penggalak tanaman, kita perlukan alatan dan bahan. Okey, alatan biasanya mesin pengisar ataupun blender yang ada di rumah, senduk, besen, kain penutup, penapis dan juga botol kosong untuk kita isikan. Seterusnya, bahan ni pula dikategorikan kepada 3, iaitu bahan A, B dan C. Bahan A, pisang, nenas, betik, kangkung dan belacan. Anak-anak, belacan. Dan bahan B, gula merah yang tadi kita sebut molasses tu. Ya, gula merah. Telur, dedak, beras hancur. Kalau tak dapat dedak ni, kita boleh guna beras hancur. Dan seterusnya, susu cair dan air. Dan bahan C adalah labu, buah labu ni, buah labu dan ragi ataupun yeast. Okey, ni bahannya. Okey, ni proses penghasilannya. Murid-murid, bahan-bahan A tadi kita blender, kita hancurkan blender. Bahan B pun kita hancurkan dan kita masukkan ke dalam tong. Tong untuk penghasilan penggalak tanaman ni, dan kita kacau rata. Seterusnya kita tabur atau kita letakkan hirisan labu di atas permukaan bahan tadi, dan taburkan ragi
ragi tadi kita taburkan dan tutup peram dengan kain selama seminggu. Kita akan dapati adanya kulapuk putih di atas permukaan cecair ini. Dan apa yang kita boleh buat? Kita perlu kacau dan tapis. Hasil tersebut tu kita masukkan ke dalam botol sebagai penggalak tanaman. Okey. Ini proses tadi yang cikgu beritahu tadi dengan bergambar. Okey. Okey, soalan contoh 10. Siapa nak jawab? Okey, soalan. Okey, Azmi. Azmi silakan Azmi. Berikut adalah penyataan langkah kerja proses penghasilan penggalak tanaman yang tidak mengikut urutan. Penyataan langkah kerja. Susun hirisan labu di atas permukaan bahan. Masukkan ke semua bahan yang dikisar ke dalam bekas. Tabur ragi ke atas permukaan labu. Kacau rata ke semua bahan. Tutup bekas dengan kain dan peram selama seminggu. Berdasarkan penyataan langkah kerja, susun dan tulis langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Langkah 1. Masukkan ke semua bahan yang dikisar ke dalam bekas. Kedua, kacau rata ke semua bahan. Yang ketiga, susun hirisan labu di atas permukaan bahan. Yang keempat, tabur ragi di atas permukaan labu. Dan yang kelima, tutup bekas dengan baik dan peram selama seminggu. Okey, kita lihat betul ke Okey. Betul Azmi, masukkan ke semua bahan ke dalam bekas. Yang kedua, kacau rata ke semua bahan. Yang ketiga, susun hirisan labu, tabur ragi, dan yang terakhir tutup bekas dengan kain dan peram selama seminggu. Tahniah Azmi. Tahniah Azmi kerana menjawab dengan betul kesemuanya ya cikgu. Ya, betul. Dan dapat 5 markah penuh. Ya, betul. Okey cikgu, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Bolehkah saya meminta sedikit rumusan daripada cikgu? Okey, terima kasih Syafiqah. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid, kita telah menguasai standard kandungan, iaitu yang pertama, bagaimana penghasilan kompos secara konvensional. Yang kedua, penghasilan vermi kompos. Dan yang ketiga adalah penggalak tanaman. Soalan-soalan yang cikgu kemukakan sebentar tadi dan Fajar pun mudah menjawabnya dan telah pun menjawab dengan betul adalah contoh-contoh soalan yang akan keluar bukan yang akan keluar yang anak-anak boleh buat latih tubi untuk SPM tahun 2022. Ya cikgu, bagi untuk menaikkan lagi kita punya persediaan tu, lagi banyaklah soalan contoh kita perlu buat ya cikgu. Ya betul. Okey, terima kasih Cikgu Rohani Abu Bakar daripada SMK Datuk Bentara Dalam Segamat Johor kerana bersama kami pada hari ini berkongsi ilmu, dan tidak lupa juga kepada Cikgu Nur Asmawati binti Zulkifli selaku jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Terima kasih juga murid-murid dalam talian kerana menjawab soalan pada hari ini dengan baik. Tahniah kepada anda semua. Saya mendoakan kejayaan anda, dan kepada anda yang sedang menonton juga di rumah, saya harap anda dapat serap segala ilmu pada hari ini dan terapkan dalam ulang kaji anda. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Syafiqah Farahin. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.